Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih yang sedang menonton channel ini. Yang belum subscribe, jangan lupa like dan subscribe, tanda anda sokong saya dalam channel ini. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ini adalah bahagian kedua mengenai impak pengeluaran simpanan KWSP. Wakil-wakil Kesatuan Pekerja seperti MTUC dan UP serta pelbagai pihak telah tampil dan menyuarakan bantahan terhadap pengeluaran tambahan KWSP. Rata-rata mereka tidak bersetuju dengan pengeluaran tambahan air citra kerana mereka faham impak buruknya kepada kebajikan hari tua pencarum. Secara ringkasnya, jika pengeluaran tambahan dibenarkan lagi, KWSP perlu menjual pelbagai bentuk pelaburan untuk menampung langkah tersebut. Bila pelaburan kurang, maka dividen untuk para pencarum secara automatik akan menjunam. Kos pinjaman bagi seluruh keluarga Malaysia, tidak kira individu, syarikat mahupun kerajaan, akan meningkat. KWSP merupakan antara pelabur terbesar di pasaran modal negara dan penjualan pelaburan mereka akan menyebabkan kecairan berkurangan. Lantas, menjejaskan keyakinan pelabur lain yang akan turut menjual pegangan saham atau bon mereka. Dan para penyimpan lain yang bergantung kepada pulangan pasaran modal negara akan terkesan dan merasa akibatnya. Ini termasuk ahli KOAP, tabung haji, LTAT, serta pelabur skim amanah saham, PNB seperti Amanah Saham Bumi Putra. Saya tahu ada pihak yang menafikan kesan ini susulan pengumuman KWSP mengenai keuntungan pelaburan mereka baru-baru ini. Pihak tersebut telah menyatakan bahawa dengan caruman ahli yang diterima oleh KWSP setiap bulan, pegangan mereka dalam pelaburan di pasaran kewangan atau money markets serta langkah yang boleh diambil oleh bank negara melalui Unconventional Monetary Policy atau UMP akan memastikan tiada masalah kecairan di dalam pasaran modal kita. Saya ingin menegaskan bahawa dakwaan ini adalah kurang tepat kerana keuntungan 48 bilion ringgit KWSP yang baru diumumkan diperolehi daripada dividen yang diterima melalui pegangan saham serta aktiviti perdagangan atau trading di pasaran modal. Semua ini untuk memastikan tunai yang mencukupi untuk pengeluaran air lestari, air sinar dan air citra serta pengeluaran biasa bagi ahli yang lebih 55 tahun dan juga pengeluaran akaun 2 untuk perumahan, pendidikan, perubatan dan lain-lain. Dari Januari hingga September 2021, pengeluaran biasa ini sudah hampir 34 bilion ringgit. Bersama-sama pengeluaran air lestari, air sinar dan air citra, KWSP telah menyalurkan hampir 110 bilion ringgit kepada ahli sepanjang tempoh tersebut. Ini adalah jauh lebih tinggi berbanding jumlah caruman yang masuk sepanjang tempoh yang sama, iaitu sekitar 51 bilion ringgit. Dari segi pegangan KWSP di pasaran money markets, di bawah alokasi aset strategik atau SAA, KWSP perlu mengekalkan sekurang-kurangnya 3% daripada portfolionya secara tunai atau aset yang bersamaan tunai. Ini amatlah penting untuk memastikan tunai yang mencukupi untuk pengeluaran biasa setiap tahun. Berkenaan dasar monetary bukan konvensional atau UMP, negara-negara maju mengambil pendekatan tersebut apabila kadar faedah sudah pun di tahap sifar atau menghampiri 0%. Sebagai contoh, kadar faedah di UK adalah 0.25%, manakala US pula adalah 0.125%. Di Jepun pula, kadar faedah adalah negatif 0.1%. Oleh itu, bank pusat di negara-negara tersebut tiada pilihan lain selain melaksanakan UMP untuk mengurangkan lagi kadar pembiayaan di waktu kemelesetan ekonomi dan memastikan kecairan yang mencukupi bagi pasaran modal mereka. Kalau sudah 0%, apa lagi cara yang boleh diambil kan?
Alhamdulillah, di Malaysia, kadar faedah ini adalah 1.75%, iaitu tahap yang dianggap sesuai oleh Bank Negara berdasarkan keadaan ekonomi semasa. Sekiranya perlu, mereka masih boleh menurunkan kadar ini melalui pelbagai cara dan dasar monetary dan bukannya menggunakan konsep UMP. Sekiranya Bank Negara melaksanakan UMP sekarang, iaitu di kala ekonomi sedang memulih, ini perlu diimbangi dengan peningkatan kadar faedah untuk mengelakkan kenaikan harga barang atau inflasi yang mendadak. Apabila ini berlaku, kos pinjaman untuk seluruh keluarga Malaysia akan naik. Tidak kira pinjaman rumah, kereta atau perniagaan. Bila ini berlaku, bayaran bulanan akan naik. Kenaikan kadar faedah inikah yang mereka perjuangkan untuk rakyat. Walau bagaimanapun, sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa isu utama adalah kemerosotan berterusan simpanan persaraan ahli KWSP, di mana hampir separuh ahli mempunyai kurang daripada RM10,000. Dari jumlah ini, 55% adalah Bumiputera dan lebih membimbangkan lagi, 79% dari ahli yang ada kurang dari RM1,000 adalah Bumiputera. Pengeluaran tambahan sebanyak RM10,000 akan menyebabkan lebih ramai ahli yang perlu bersara di bawah paras garis kemiskinan ataupun PGK dan menyebabkan beban yang besar kepada seluruh keluarga Malaysia di masa depan, terutamanya jika kegawatan ekonomi berlaku. Saya ingin jamin bahawa kerajaan peka tentang masalah rakyat dan pelbagai pendekatan diusahakan untuk memelihara kebajikan semua, terutamanya golongan B40 dan M40. Sebagai contoh, di bawah bantuan banjir, kerajaan telah memperuntukkan lebih RM1.4 bilion untuk membantu mereka yang terjejas. Setiap mangsa boleh menerima nilai bantuan sehingga RM61,000, termasuk bantuan tunai dan voucher RM1,000 untuk membaiki kenderaan. Ini semua bagi mengurangkan beban mereka. Ada juga pinjaman sehingga RM10,000 pada kadar 0% dengan moratorium serta-merta selama 6 bulan. Di bawah bajet 2022 pula, ada banyak langkah-langkah yang kerajaan sediakan untuk merancakkan ekonomi rakyat, termasuk memperuntukkan RM31 bilion bagi pelbagai jenis bantuan dan subsidi, termasuklah subsidi petrol, minyak masak dan lain-lain. Melaksanakan bantuan keluarga Malaysia, BKM, dengan peruntukan RM8.2 bilion. Menambah baik kelayakan bantuan kebajikan untuk kanak-kanak, warga emas, OKU dan lain-lain dengan peruntukan berjumlah RM2.4 bilion. Memperuntukkan RM40 bilion bagi inisiatif semarak niaga dalam membantu segala jenis perniagaan untuk bangkit semula dan banyak lagi geran-geran pinjaman mudah. Melangkah ke hadapan, kerajaan akan terus mencari penyelesaian jangka sederhana dan panjang demi kesejahteraan dan ketahanan keluarga Malaysia. InsyaAllah, dengan kerjasama semua pihak, kita akan mampu membina semula kehidupan, terutamanya akibat pandemik COVID-19 dan bencana banjir baru-baru ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber yang saya perolehi adalah daripada laman Facebook rasmi Tengku Zafrul dan saya kongsikan di sini. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe tanda anda sokong saya dalam channel ini. Oke guys, terima kasih banyak sebab selalu tonton saya punya channel dan sentiasa menyokong saya punya channel. Oke guys, thank you guys.